dong? Sehat, Alhamdulillah. Sehat. Macam mana mengalami PKP? Okay, PKP memang tak boleh buat apa lah. So, kena work from home. So, sekarang ni PKP yang ketiga. Semua nasib baiklah sekarang ni ada tengah sibuk juga dalam program hiburan dari rumah tu HDR pada KKMM. So, dalam pembikinan lah untuk video. Oh, Uh, selain daripada kalau apa yang diusahakan oleh KKMM, kalau selain pada tu, macam mana kehidupan Along dan musician secara generalnya? Macam biasa, saya still aktif buat session works, composition di studio saya lah. Dan juga recording, producing, composing. Untuk produk sendiri dan untuk artis lain ataupun exist macam mana? Untuk artis lain kebanyakannya lah. Dan untuk produk sendiri saya ada in-house production juga. Saya ada buat juga. Okay, Alhamdulillah masih ada kerja lagi kan. Alhamdulillah. Ingat suasana negara makin mencabar. Makin hari makin mencabar, dan masa-masa terdekat ni bukan saja musician, saya ingat semua orang pun akan mengalami kesukaran yang lebih kurang sama. Ya, sebab dah 3 kali kan kita PKP kan. Bukan senang lah. Ya. Okay, sebenarnya beberapa tahun yang lalu saya ada bual dengan Johan Aziz. Oh ya. Johan Aziz ada ikatan persaudaraan ke dengan Along? Johan tu bapa saudara saya. Angkat pakcik okey. Johan Aziz sekarang antaranya ialah membuat sup daging merah yang tersedap di seluruh semenanjung Malaysia. Sup tulang. Sup tulang. Saya berapa tahun sudah Johan ada menceritakan. Lebih kurang macam ni lah. Nanti kalau saya salah belum betulkan sikit lah. So dia pergi ke rumah saudara mara dia tau. Masa ni belum ada exist lagi. Lepas tu bila dia sampai ke rumah tu, dia tiba-tiba dia dengar muzik. Dia dengar muzik dan dia ingat radio. Lepas tu bila kemudian baru dia sedari bahawa itu bukan dari radio tetapi daripada seorang budak kecil yang main gitar. Peristiwa ni peristiwa mengenai Along ke? Ya, saya. Masa tu umur berapa Long? Masa tu saya darjah 5 ke darjah 6 macam tu lah. Itulah Johan cakap, aku ingat radio aku ingat radio tu. Apa sahaja dia macam lain macam sikit. Baru dia tahu yang main tu adalah seorang budak-budak. Dia dah tahu yang Along seorang bermain muzik masa tu. Okey, masa tu macam ni, dia datang rumah saya. Datang lah, biasalah family kan, datang ziarah apa semua. So waktu tu saya baru balik sekolah ke apa, tiba-tiba saya balik sekolah, saya tengok diorang dah sampai semua kan. So saya lama sikit, lepas tu dah jumpa diorang semua, saya main gitar lah. Boring, tak ada buat apa kan, main gitar. Sebab kat rumah saya tu complete lah, semua ada drum, bass, gitar, keyboard, drum semua. Memang bapak saya dengan kawan-kawan dia, dengan cikgu sekolah saya pun selalu jamming kat situ, kat rumah saya. So kat situ, kenapa diorang memang musician juga awaknya bapak? Ya, bapak saya dia musician lah dekat sana. So bila saya main lagu Isabella kot rasanya. Isabella mungkin lagu tu yang dia dengar saya rasa. Dan lagu waktu tu saya baru belajar main gitar juga lah. Baru belajar dah macam tu So benda tu macam saya tak tahu dia nak datang, saya main. Saya memang dah banyak lagu saya dah main waktu tu. Saya dah memang minat pun, dan memang saya dah terdedah dengan musician punya cara permainan muzik lain. Saya dah tengok geng-geng bapak saya main 60-an, cikgu saya main lagu rock zaman tu. So jadi kat situ saya dah automatik saya dapat belajar dengan diorang lah. Saya tengok diorang selalu main kan. So bila pakcik saya Johan ni, dia
datang ke rumah saya dan dia memang bekerja dengan Jojo Production. Pada situlah dia tarik saya punya bakat lah. Dia datang rumah tu bukanlah semata-mata untuk cari Along ke, tetapi memang terserempak kebetulan anak buah dia Ya boleh betul. main. Ya. Masa tu dia kerja dengan Jojo Production. Ya. Exist pada masa tu sudah ada ke? Ataupun belum lagi? Masa tu Axis belum ditubuhkan, dan pada situlah bermulanya saya dengan dia lah mencipta Axis ni. Selepas dia jumpa saya di rumah saya tu, dia ajak saya berpindah ke Johor Bahru. Rumah saya tu di Mersing, di Nita 2. Jauh. So Antara dua tempat. So jadi lepas saya berpindah ke Johor Bahru, saya tingkatan 1 di Johor Bahru di sekolah menengah Perkhidmatan Poi. Dan di situ barulah saya bermula exist dengan Johan, dengan pakcik saya lah, dengan dia. Saya tarik anggota yang lain-lain lah. Saya berbincang dengan dia nak cari siapa. So pada situlah bermula je. Jadi masa tinggal di Johor tu tinggal dengan dia lah. Saya tinggal dengan dia, dengan nenek saya, dengan family lah juga. Dalam fikiran Johan, saya panggil Johan je lah Dalam fikiran Johan, dia memang ingin membawa Along ke situ untuk belajar dan juga untuk menubuhkan band. Adakah itu dia punya motif? Itu memang dia punya mission lah sebenarnya. Dia punya sebab dia waktu tu dia dah kerja dengan Jojo Production, dia dah bekerja sama dengan Kumpulan Mega. Dan waktu tu dia pun memang suka cari talent, dia suka cari bakat baru, and then dia ketengah, sebab dia bekerja dalam industri muzik. So kebetulan saya dah berjumpa dengan dia, so saya ikutlah apa yang dia fikirkan. Kalau cakap pasal Johan, saya rasa kerjaya saya pun tak akan sama tanpa Johan lah. I see. Betul. Dialah yang ambil perhatikan apa yang Aidit lakukan dengan saya. Dia yang nampak kebolehan saya untuk menulis skrip. Jadi dari segi itu kita sama-sama ada kehutangan budi kepada Johan lah. Betul, itu memang dia kelebihan dia kat situ, sebab bukan kita je, seperti artis lain seperti macam Slam, Maya, tu semua dari dia. Maya Matahari. Arwah Maya. Alaiham. Eva Razia. Eva Razia. Pada ketika kita semua tak tahu Eva Razia tu apa, pelakon ataupun penyanyi, Johan Aziz yang beritahu, dia artis aku, dia penyanyi. 20 tahun yang sudah. Dia yang buat album Eva Razia tu. Orang pertama lah yang ketengahkan bakat tu. Masa dekat Johor Bahru tu, macam mana Along discovered Ajai, Mamat, Musrat, Ujang dan sebagainya? Dia macam ni. Bila saya dah berpindah ke Johor Bahru tu, bila weekend Jumaat Sabtu saya pergi studio jamming, dia ajak saya. Dan dia selalu ada kat studio tu, dia bekerja kat situ. Jadi kat situ dia cakap, Long, cik ada kenal seorang penyanyi bayu-bayu lu, nama dia Mamat, nanti kita try jam dengan dia, audition ke apa. Saya pergi. So bila saya dah 2-3 kali pergi studio tu, ada satu hari tu saya ternampak Mamat lah. Dia jam dengan abang dia. Dia ada abang Dia abang dia. So dia jam, dia main lagu apa saya tak ingat. So bila dia keluar, saya jumpa dia first time jumpa. Dan pakcik saya kenalkan lah tu Mamat semua kan. So dia ada call. Right, apa. So pada lepas Mamat tu barulah kita set nak cari team yang lain lah. Barulah saya recommendkan pada Johan Musa. Dan Musa ni memang pakcik saya juga. Pakcik juga? So tapi dia belah bapak saya lah. Johan lama. So daripada situ, sebab saya dah bila balik JB, saya selalu main gitar dengan Musa. Saya dah tahu dia punya kebolehan main gitar, semua bass. Jadi kat situ saya cuba ajak Musa. Dan kemudian saya dengan Johan pergi ke rumah Musa lah. Musa, kita start jam. Saya, Musa dan ada lagi kawan-kawan lain lah. Sebelum tu yang anggota lain belum ada. So pada situlah bermulanya. Bila dah ada Musa, baru kita dapat saya rasa dapat Ajai. Ajai, dan dapat Ajai tu adalah anggota lain seperti drama waktu tu kita ada Ibrahim, ada
musician lain juga yang involved, dan Ibrahim tu yang recommend Ajay sebelum Ujang masuk. Selepas Ajay tu barulah kita dapat Syah. Sam. Ya, Syah. Daripada sebab Ajay dengan Syah dengan Musa ni satu sekolah. English College di Johor Bahru. Kemudian last kali drama kita waktu tu Ibrahim tak dapat meneruskan bersama. Jadi kami dapat recommendation daripada ada staff pada Jojos tu. Arwah Wak Yim tu dia cakap, okey, kat kampung aku ada seorang drama ni dia ada band, dia main dengan band Unos. Okay. So saya okey lah. Datang lah, panggil audition semua Ujang kan. Okay, so last kali Ujang lah. So bila kita, waktu audition tu ada satu benda yang saya nak cerita agak kelakar lah juga. Silakan. Okay, macam ni, waktu audition dia datang tu, first time dia datang, saya seorang kat studio. So yang lain masa tu tak ada sebab waktu tu saya seorang datang. So diorang panggil dia datang, dia datang saya tak tahu dengan siapa tau mula. Datang, okay, dia datang 2 orang. So dia naik studio. Ada seorang brother ni pakai topi, pakai cermin mata tau, rambut pendek. Okay, borak-borak, saya jam dengan dia, kita main lagu. Saya ingat saya banyak lagu, kita jam semua. Kemudian saya tanya dia, Jang, siapa tu Jang? Tu abang aku. Abang asal muka lain. Saya diam, saya first time menjumpa kan. Waktu tu rupanya saya baru tahu yang lepas beberapa kali jumpa Ujang, baru dia cerita cakap yang tu sebenarnya Mandayak. Ya Allah. Mandayak Lavender datang. So jadi waktu tu macam sebab saya tahu Lavender, saya minat, saya ada album luang. Waktu tu saya tengok dia pakai cermin mata dengan rambut pendek, yang saya imagine Mandayak mestilah rambut panjang kan. So dia dah image dah lain masa tu. Rupanya tu dia datang audition dengan Mandayak. So saya ada jam dengan Mandayak juga waktu tu. Masa first time saya jumpa Ujang tu, saya lepas main Ujang, saya main dengan Mandayak juga, jam-jam semua. Lepas tu saya cakap, apa ada ni terror main drum. Mandayak tu. Mandayak. So satu benda yang saya macam satu blessing lah daripada Ujang, daripada Mandayak. Maknanya memang Ujang belajar dengan Mandayak selama dia macam tu di satu kampung. So jadi kat situ benda yang saya rasa okeylah, satu benda yang amat bertuah, saya dapat jumpa Ujang, dapat band member semua. Pada situlah kita finalkan semua. Dah cukup 6 orang ni, baru kita proceed untuk next level lah. Next level adalah rakaman. Kompon lagu, buat arrangement, material semua, kena kenal dulu, salam kenal dulu kan. Dan lepas tu baru kita pergi recording. Daripada studio praktis tu kan, Long, sebelum ada rakaman tu, exist ni, apabila korang dah bertemu dengan kumpulan tu kan, adakah korang telah memulakan pertunjukan pentas? Waktu sebelum kita memulakan rakaman tu pun kita dah aktif dengan show-show dinner kilang, kerja kahwin, show dinner kat hotel. Adalah beberapa yang kita orang dah cuba cari pengalaman. Dan waktu tu kita pernah main dinner di rumah pakcik Kit dengan dancer arwah tu. Kat situ kita dah jumpa diorang semua lah. So sebelum tu juga kita pernah main di Persatuan Artis-Artis Johor dinner. So jadi kat situ dah jumpa ROSG Bank, jumpa kumpulan Search. Dan pada situ kita dah ada semangat lah. Kita dah jumpa diorang, kita automatik kita ada macam satu benda yang kita rasa kita bersemangat sebab kita tengok diorang sukses dan memang kita nak jadi macam diorang juga semua kan. Kat situ kita dah macam rasa macam inilah jalan kita orang sebenarnya. Dah confirm, dah nampak dah masa tu kan? Dah nampak dan peluang tu dah ada. Masa ni korang budak sekolah lagi kan? Macam waktu tu saya form 1. Yang paling tua selain daripada Musrat macam jauh beza kan, 5 tahun macam tu lebih kan? Musa waktu tu dia form 6. Okey. 18 tahun lah. Dia paling tua lah dalam band. Dalam 5 tahun gap lah. So korang bergerak dalam keadaan budak sekolah tu lah. Dengan cute-cute dia semua tu. Belum ada misai, belum ada jenggot. Macam tu
So dia punya cerita dia waktu tu memang tight lah. Memang dari segi nak sekolah, kita nak fikir nak buat album, nak fikir main muzik. Tapi waktu tu saya rasa dia macam sangat mudah sebab kita tak stres fikir banyak sangat benda. Apa yang saya fikir waktu tu, kita fikir nak main muzik je. Confirm kita, nak main muzik. Nak main muzik, and then kita rasa macam ini satu benda yang kita dah ada satu band, kita dah jumpa band member yang kita rasa paling best. Rasa macam satu benda yang semangat tu berkobar-kobar, dan saya rasa macam fokus tu memang 100% kat situ, dan sampai satu level kita pun tak tahu yang Alexis tu akan sampai pergi dengan lagu-lagu yang kita rakam tu sampai hit macam tu lah sebenarnya. Saya tak terfikir langsung. Tak terfikir langsung. Sebab kita muda, kita sekolah, kita pergi recording kat Singapore, lain studio, so pergilah semua masing-masing buat tanggungjawab masing-masing. So Johan ni sebagai manager, dia yang jaga kita orang, dia bagi jadual, bagi apa yang kena buat, macam mana itu tak boleh, ni boleh. So kat situ kita rasa semuanya macam in control dan juga rasa selamat lah. In control dan rasa selamat. Yeah. Because of ada pegangan Johan Aziz tu. Ya, betul. Okay, sorry kalau saya terlompat-lompat saya mana yang datang ni saya nak tanya lah. Okay. So korang remaja, muda, dikenali, famous pada masa tu. Korang merasai ke populariti sebagai di usia remaja tu? Dan adakah Johan meletakkan beberapa garis panduan untuk korang tidak boleh melangkauinya? Okay, dia macam ni. Dia sebagai remaja tu ada benda yang sebagai semua orang melalui zaman remaja. Sebab zaman remaja ni bukan mudah untuk kita sebenarnya. Terutama bila kita terlibat dengan dunia artis. Jadi ada satu benda yang ada garis panduan yang boleh, ada yang tak. So kat situ sokongan daripada ahli keluarga, kawan-kawan, cikgu sekolah, semua tu amat penting sebenarnya. Kat situ saya nampak yang satu benda yang diperlukan lah kalau kita nak start daripada usia muda ni. Sebab bukan mudah, sebab kita orang keluar terus waktu tu terus meletup kan. Satu benda yang macam kalau kita keluar tu suang-suang kuku tu lain cerita, ni meletup satu Malaysia sampai pecah rekod apa semua. Jadi agak susah juga bila kita nak adapt dengan situasi sekolah, dengan kawan-kawan, dengan family. So tapi lama-lama bila ada garis panduan, ada orang yang berpengalaman daripada pihak pengurusan, daripada keluarga, Jujur Production semua, alhamdulillah okey. Ada ketika-ketikanya yang kepopularitian tu melangkaui ego? Okey, dari segi ego apa tu nak tahu? Tiba-tiba Exis tu besar sangat, dan tiba-tiba kita keluar di masyarakat, Johor memang dikenali lah. Dan adakah ia memberi culture shock pada korang dan membuat perasaan yang itu sebenarnya culture shock tu satu benda yang semua orang akan lalu. Semua orang akan lalu stage tu, terutama artis lah. Sebab zaman dulu punya level popular tu, dia tahap saya cerita lah kita pernah show sampai tahap 20,000 orang kat depan. Ada sampai baju saya dengan Muhammad koyak kena tarik. So macam bila pergi radio station pun ramai kena serbu semua. Jadi macam sebab peminat tu dah surat semua, kalau dapat surat tu yang saya ingat lah kan, satu lori yang kecil tu penuh belakang tu. tak zaman tu lagi kan. So jadi dulu mana ada email lah, ada manual lah. Bila buka surat je ada bedak, ada bunga. Kira benda tu memang ada bunga, ada gambar-gambar macam-macam. So peminat memang zaman tu memang dia memang saya rasa dia sanjung artis memang lain dengan sekarang ni.
Ya. Yang berbeza lah dulu dengan sekarang. Ya. Dulu tak banyak benda macam sekarang kan. Jadi bila ada orang ada keminatan dalam sesuatu tu, dia akan menghurung benda tu kan. Okay. Masa tu apabila korang belasan tahun, kita panggil formative years, zaman-zaman perkembangan kan, korang perlu berkembang sebagai seorang musician. Kemahiran muzik tu belum matang lagi kan, daripada banyak aspek permainan dia, sound dia dan sebagainya. Dan di masa yang sama, korang telah dilanda dengan populariti. Long, apakah yang menjadikan korang ni selamat, tidak terpelanting dengan populariti itu dan masih boleh memberi tumpuan kepada muzik itu sendiri? Okay. Ni cerita dia agak panjang sikit lah. Kalau tak apa, saya ada masa untuk dengar. Sebab dia ada journey dia. Untuk kita, journey untuk nak cerita kenapa kita boleh sustain dalam muzik. Bermain muzik setengah untuk, yelah, masing-masing masih aktif kan sekarang kan. Betul, dan terror dan hebat. Ujang, Ajai, Halung, bukan nama-nama kecil semua ni. Okay, semua ni sebab bermula dari awal. Sebab kita kawan, kemudian kita dah terdedah dengan satu zaman yang muzik Malaysia ni betul-betul di atas tahap yang sangat dahsyat. Di mana dari segi penerimaan orang, jualan album, artis, pencapaian artis-artis semua, syarikat rakaman semua di tahap yang paling tinggi lah saya rasa selama saya hampir 30 tahun dalam industri. So daripada situ membuatkan kita orang ni forget about anything, we just want to play music and this is our dream. Itu kita non-stop berkarya, kita non-stop menulis lagu, membuat lagu, whatever happen, kita jalan je. So pada situlah terbentuknya setiap anggota ni punya identiti dan juga career masing-masing. Jati diri pun kan? Ya, betul. Dan pada situ juga bukannya mudah kita nak sampai bertahan sampai lama ni. Dan ada masa juga kita kat bawah, kemudian kita naik. Dia macam biasa, macam hidup macam roda. Turun dan naik kan? Betul. Cuma kita exist ni bermula daripada start je engine je dah terus besar. Terus. So lepas tu kita turun balik. Dengan Muhammad keluar, kemudian Izzat. So kita dari bawah balik. Kemudian kita naik balik. Dengan meletup dengan Izzat apa semua kat Indonesia, kat Malaysia semua. Jadi benda tu semua jatuh bangun tu kita masih bersama dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih aktif dan bermain muzik lah bersama. Musically dari sudut pemuzik pula kan, kan? Exist di zaman Mamat dengan zaman Izzat berbeza tak? Sebagai orang yang main muzik di belakang tu. Okey, kalau nak tanya pasal saya punya pendapat, dari segi penyampaian yang kita orang dah bagi, kita dah release dengan kedua penyanyi ni, apa yang kita deliver tu sebenarnya tak banyak beza. Cuma yang membezakan dia adalah zaman, environment kita, taste kita berubah, perkembangan usia. Jadi pada situ mematangkan lah. Lama-lama kita akan matang dalam industri. Lama-lama kita belajar something new, kita belajar benda-benda lain yang dari segi technical, whatever yang kita tak pernah buat. So kita tak akan buat lagi. Kita dah buat, tak akan buat lagi. So itu saya punya cara lah, sebab itu yang melibatkan Axis selama ni. Kalau orang dengar daripada awal sampai sekarang ni ada banyak perbezaan jugalah. Ada era dia. Ya. Betul. So pada situ dari segi vokal pula, Mamat ni ada kelebihan dia dan Izzat ada kelebihan dia. Tapi yang menyukarkan sikit adalah penerimaan orang. Makan masa. Bila Mamat dah keluar, so kita perlukan masa untuk orang menerima Izzat juga. Tapi alhamdulillah orang boleh terima juga. Makan masa. Tadi yang Alun cakap tu, apa yang kita dah buat kita dah tak nak buat lagi. Kita nak reinvent, kita nak buat benda yang baru pula kan.
Jasnita tu album ada, lepas tu Paragon kan. Lepas tu seperti dulu. Seperti dulu. Ya. Ya. Saya rasa ada tu, saya tak ingat lah sebenarnya, memory saya tak apa bagus sangat dah. Ada tu bukan album pertama Izzat kan? Bukan. Dia ada sebelum tu kan? Tetapi sesuatu yang groundbreaking terhadap Ada. Okay. Alun setuju tak apa yang saya cakap? Ada adalah macam satu, korang telah mencapai satu level yang lain pula dalam musicianship korang. Alun setuju ke apa saya cakap? Okay, sebenarnya Ada tu memang antara favourite album saya. Kenapa? Sebabnya adalah bila saya dengar balik album tu ataupun waktu yang kita buat album tu, satu momen yang saya rasa paling best lah. Dengan zaman tu, dengan mood lagu yang kita hasilkan, melody, sound. Sebab memang target saya nak sampai level album Ada tu daripada album Jangan Gentar. Album Mengintai di Terakama pada tahun 97, kemudian kita keluar album Mutan tahun 98. Dan album Ada tu memang saya dah plan daripada sebelum tu lagi. Maknanya saya dah imagine bunyi dia macam tu, saya dah imagine exist ni something new. Tak nak terlalu ballad, slow number kan. So kat situ that's why kita ketengahkan lagu macam Jessica, Julia. So dia agak ada macam moderate sikit, dia tak terlalu slow rock kan. Kat situ adalah antara benda yang perubahan yang kita cuba bawa selama bermain muzik. Nampak. Sorry kalau saya terlompat-lompat sana sini. Macam-macam benda soalan datang. Jasnita tu kan. Okay. Siapa yang before lagu tu diproduce, siapa yang jumpa lagu Jasnita tu dulu? Apabila melodi kan kita tahu melodi. Alung faham apa soalan saya? Melodi tu. Siapa yang jumpa lagu tu? Okay, melodi dia dicipta oleh Harun Ahmad. Harun Ahmad. Okay. Harun Ahmad ni dia seorang yang buta penglihatan. So Harun ni dia pernah buat lagu Exist daripada album pertama dan album kedua. Dari awal lagi. Lagu Langkat Siringan tu lagu dia. Janji Padamu tu pun lagu dia juga. So the third one saya cakap, okay Abang Harun, saya call dia lah. Saya nak lagu baru lah, kita nak come out dengan new album ni. Kita dah sign dengan dah record. Okay, boleh datang rumah abang lah. Okay, datang rumah dia. Saya dengan Izzat lah naik kereta pergi rumah dia dekat Brickfield. So sampai rumah dia, sampai bini dia dah siapkan mi goreng. Ya betul, saya pergi dengan Izzat. Dengan adik saya, tak silap, Ai. Okay, so tiba sana, okay makan dulu. Makan borak-borak. Okay, abang baru nak rekod ni lagu. Dia rekod lah demo tu depan saya dengan Izzat. Lagu Jasnita pakai gitar tong dia. Okay, dia main Jasnita kali pertama terpandang wajah. Dia macam tu tempo dia, very slow. Slow ballad, style-style dia lagu Exist yang dia buat sebelum tu kan macam tu kan, Langkah Siringan, Janji Padamu. So saya dah nampak dia punya style memang macam tu. Tapi bila saya dah dapat demo tu, saya cakap Zat lah, kita dah masuk 2001 2000 ni, aku nak something new lah. Kita pun dah dengar banyak muzik, kita dah main banyak muzik, kita nak something different lah. So pada situlah sebab antara punca pencetus juga yang kita orang nak berubah, nak take another step dalam muzik ni adalah sebab kita orang dah pergi ke Indonesia sebelum tu. Dalam beberapa tahun tu Exist dah ke Indonesia, dah ada buat show di sana, promosi, jumpa peminat semua. Kat situ sebab saya sendiri lah, pendapat saya, sebab saya rasa bagi satu suntikan yang amat besar. Sebab saya dah terdedah dengan muzik sana, saya dah study muzik sana, saya beli album sana, saya cuba kembangkan saya punya pendengaran muzik daripada Indonesia, dan saya cuba masukkan dalam elemen muzik Exist. Dan pada situlah terhasilnya album Ada tu. Dan pada situ jugalah kita mengorak langkah ke satu benda yang orang kata yang okay, ni lagu Melayu tapi kenapa dia tak macam lagu Melayu yang Exist pernah buat. Kan? Yeah. So pada situ
kita masukkan ada beat punya muzik sikit, kita ada pop sikit, ada alternatif sikit, ada something yang fresh punya sound. Pada situ barulah lahirnya album tu. Ada satu benda yang saya rasa saya bangga lah dengan album Ada tu. Saya dapat hasilkan sesuatu yang saya suka. Ya, betul. Dan seharusnya Alung bangga pun. Apabila katalah saya bayangkan apabila saya dengar lagu Jasnita tu, saya ada satu pilihan je sebenarnya. Macam okay, sorry lah kalau saya cakap ni, buat lagu lain lah, because saya takkan boleh nampak melodi itu untuk menjadi sesuatu yang pada tahun itu sesuai. Kan? Jadi tapi Alung pada peringkat dengar dapat melodi tu kan, adakah kerana Alung nak jaga hati dia sampai tak tolak lagu tu, ataupun bila Alung dengar lagu tu, aku boleh bikin sesuatu ni? Okay, dia macam ni sebab saya memang suka melodi dia sebenarnya. Oh, memang suka kan? Saya suka sebab Arun ni saya dah macam dah saya tahu lagu dia mesti akan hitnya. Sebab kita dah buktikan dengan lagu Langkah Siringan, Janji Padamu. Sebab daripada raw tu, bila saya dengar lagu tu saya cakap okay, ni something lah. Tapi kita nak refresh, kita tak nak apa yang kita dah buat. Pada kat situ sebab melodi dia very simple, Melayu, so orang senang terima, kebanyakan orang boleh terima. Dan cuma kita upgrade sikit lah kan, tak ada lah terlalu common sangat. So pada situ memang setengah orang dia rasa macam okay, lagu ni dia agak macam apasal lagu ni macam lain, apasal lagu ni boleh jadi macam ni lah. Tapi setengah orang fikir ni best lah, ni advance lah, zaman tu diorang rasa advance lah lagu tu. Zaman tu lah. Ya, arrangement dia kan? Ya, arrangement dia. Betul. Bukanlah cakap salah atau betul, tapi itulah yang interestingnya about creating mencipta ni kan. Sebab kita tak boleh fikir dalam satu, kena fikir di luar kotak sebenarnya. Itulah terhasilnya sebenarnya. Fikir di luar kotak, kita tak boleh fikir walaupun kita dapat benda yang contohlah kita rasa aku tak boleh buat apa dengan benda ni kan, tapi kita cuba. Itu terhasilnya. Itu hasilnya. Dan pada situ antara pencapaian yang paling tinggi untuk carta radio di Malaysia, saya rasa Radio Era, lagu Jasnita tu sampai sekarang rekod dia belum dipecahkan lagi, menjadi juara selama 14 minggu. Ya. Sampai sekarang tak ada pecah rekod lagi. Wow. Yang lama dulu saya ingat Kerana Kau, Ellie Cat 13 minggu. Ini 14 minggu. 14 minggu. Magic lah dia. Kat situ ada magic yang mana rezeki lah sebenarnya Allah nak bagi dekat kita orang juga, daripada semua tim, pada syarikat rakaman. Pada situlah mengorak langkah lagi, exist ke satu level lagi lah sebenarnya. Bandmate semua apabila, bukan hanya Jasnita lah, kebanyakan lagu-lagu apabila korang membuat keputusan, biasanya ada perbezaan pendapat ke, ataupun memang Alung ataupun seseorang memang menjadi leader lah untuk membuat keputusan? Macam mana cara exist pemilihan lagu? Buat pemilihan lagu ni selalunya yang akan cari material ni saya dengan Musa lah. Saya dengan Musa. Dan yang akan decide juga untuk keseluruhan lagu tu saya dengan Musa dan juga Ujang selalunya. Dan pada situ juga bila kita contoh macam lagu Bunga Exist tu, lagu JS Kevin tu, saya yang dapatkan pada JS Kevin, dan saya cakap okay, kita rekod lagu ni, dan Musa buat lirik. Pada situ Exist tak ada masalah buat pemilihan lagu ke, nak arrangement macam mana, sebab kita bebas, kita tak ada rasa aku leader ke engkau leader ke. Kita nak rasa semua selesa, kita bagi masing-masing part untuk buat decision, untuk buat kerja sama-sama. Pada situ kadang ada part pula, kadang Ujang dia request macam tu, macam ni nak arrangement macam ni, ada benda yang tak betul ke, nanti dia request. Macam Izzat pula, dia ada part dia macam okay, aku rasa
lagu ni aku nak macam terlalu heavy ataupun tak sesuai dengan suara tu. Kita bagi kelonggaran sikit. Perbincangan dan juga masing-masing punya idea untuk ketengahkan. Pada situ jadi kalau kita buat style macam tu, maknanya kreativiti tu lagi luas lah. Ya. Lagi terbuka idea macam-macam. Cepat. Jadi orang yang mendengar pun dia akan lebih luas sikit pendengar tu. Sebab kalau kita letak seorang je yang handle semua benda, dia akan jadi macam takut dia akan jadi macam sama je. Satu bentuk aja dan sama daripada satu album ke satu album. Ya. Yang Exist sendiri atau yang Exist sendiri produce bermula daripada album mana? Okey. Sebenarnya kalau ikutkan daripada album yang ketiga lah, album Yang Menggunung Berapi, album pertama bersama Izzat pada tahun 95. Kemudian selepas tu album Jangan Gentar kita orang produce. Album U-Turn pun sampailah last. Dan album pertama yang diproduce oleh Arwah Rahim Osman, dan album kedua Anugerah diproduce oleh Aziz dan juga Arwah Mat Pining. Alun sendiri bila yang menyumbangkan lagu dalam kepada Exist? Okay, saya bermula mencipta lagu sebenarnya daripada album kedua tu, album Anugerah tu, lagu Anugerah tu. Lagu Anugerah tu sendiri. Tu lagu pertama saya cipta dan lagu pertama juga masuk ke final juara lagu. Pada situ mengurat langkah juga satu benda yang baru lah. Kat situ macam kita buat lagu waktu tu kita buat album tu umur saya 15 tahun. So saya imagine macam mana aku nak buat lagu macam ni. Okay, imagine buat gitar parts dulu, gitar chords and then melody. Saya hafal dulu and then saya bila jamming dengan diorang, saya practice dengan diorang. Okay, aku ada riff ni, ada part ni, chords ni, melody macam ni. Pada situ diorang dah tahu dah nak buat apa. Especially Ujang lah. Ujang, kau buat macam ni. Okay, aku main macam ni. And then nanti Musa pula. Masing-masing banyak idea. So kat situ kita tak pernah putus idea. Exist tak pernah problem dari segi kreativiti ataupun persefahaman dalam muzik. Kita tak pernah bergaduh. Sebab masing-masing tahu kelemahan masing, kelebihan masing-masing. So kita tahu macam mana nak tackle benda tu kan. Kita tak nak bergaduh sebab muzik tak dapat apa pun kan. So itu satu benda yang saya rasa saya sayang Exist sebab benda tu lah. Sebab kita orang respect each other sebab muzik, kelebihan tu atau kekurangan seseorang tu kita ada rasa hormat. Asyad. Sekarang ni Long, kita faham keadaan COVID-19 dan sebagainya. Tetapi apa yang sedang berlaku kepada Exist? Apa yang Along bayangkan akan berlaku pada Exist apabila kita selesai menangani COVID-19? Okay, bermula lah. Okay, sebenarnya kita dah start reunion tahun 2019. Dengan siapa nyanyi? Semua ada. Muhammad, Izzat, semua ada. Okay. So kat situ kita dah konsert di Singapura dan di Shah Alam. So amat sukses dan 2019 tu satu permulaan baru lagi untuk kita orang lah. So dengan Ujang, dengan Syah ada, Ajay ada, semua complete lah semua. So bila 2020 tu kita dah plan dengan sebenarnya ada beberapa tour dan juga konsert kat Malaysia dan Singapura. So jadi benda tu semua tergendala disebabkan COVID ni, tapi kita tak letakkan diri kita kita patah semangat ke, kita down ke disebabkan COVID ni. Tak, sebab kita dah harungi lagi banyak macam-macam dulu sebenarnya. Seperti contohnya kita dah setahun kita orang tak boleh perform dulu. Kita pernah kena alami situasi tu. Pasal korang buat lagu politik Bukan. Masa tu Muhammad keluar and then waktu tu kita ada kontrak dengan syarikat lama, Joseph Production. Kita nak sign kontrak dengan BMG, tak boleh sebab kontrak lama masih ada. So melibatkan mahkamah lah. I see. So ada injunksi kontrak apa semua. Setahun kita orang dapat arahan daripada lawyer, kita orang tak boleh perform sebab pihak satu yang mana yang sue kita orang tu
dia kata tak boleh release sebab kita masih ada kontrak, kita tak boleh buat show semua. So bila ada satu masa tu bila kita dah tiba bicara semua, kita menang kes tu dan juga kita settle lah benda tu dengan cara baik lah. Tak ada masalah dah. Isu dia kontrak je. Tapi benda tu makan masa setahun jugalah sebab kita waktu tu dah rekod album dengan Izzat tapi kita tak boleh release album tu sebab disebabkan kontrak. So kita dah struggle benda tu, kita dah rasa. So sekarang ni kita rasa macam okay, aku dah rasa benda yang dulu tu sebenarnya mematahkan kita, memberi satu benda yang ya, kita dah biasa buat show apa semua, tiba-tiba kita kena stop kan. Bukan senang tau. So sekarang ni kita dah lalu, kita dah ada pengalaman benda tu. So sekarang kita cuba cari alternatif. That's why exist band member ni semua akan cari alternatif macam mana. Dengan session ke, Ujang saya akan buat kompos, Ajay dengan buat lagu, Syah terlibat dengan show, MD apa semua, Musa buat lirik. So kat situ sebab kita dah struggle dulu. So jadi kat situ kita sama-sama lah. Bagus lah korang tu. Bantu kan. Jadi pada situ bila 2020 ni COVID punya kes ni, Exist punya perancangan untuk konsert, lagu baru semua terbantut lah. Dan last year kita target tahun ni kita dah boleh buat semua konsert apa semua kan, tapi memandangkan tak settle lagi. So kita masih ada plan lagi untuk peminat semua. InsyaAllah jika COVID ni semua dah selesai, kita akan sambung lagi konsert dan album. InsyaAllah album. Dalam tempoh setahun korang mengalami injunction dan perbicaraan tu, macam mana korang lalui kehidupan? Itulah zaman paling best sekali. Best macam mana? Okay, first kali kita orang dari JB. Dari JB tahun 95 macam tu. 94-95 kita orang dari JB, so pindah KL. Gila, orang dari Johor datang KL dengan tak. Tiba-tiba dah tiba KL, kita nak release album semua, dah buat album semua. Tak boleh nak release semua. So jadi benda tu dengan tak boleh buat show memang struggle lah. Dengan kehidupan yang rasa macam aku nak buat apa kan. Nak buat apa ni? Alamak, show tak boleh, nak release album tak boleh. Sadai lah. Okay, daripada situ tercetusnya apa tau, satu benda yang buka lagi rezeki tu yang Allah bagi. Allah sekat yang ni tapi dia buka lagi. Buka lain. Itu lain. Pada situlah Ujang, saya, Musa, Ajay terlibat dalam pembikinan album artis lain. Pada situlah saya start session album Slash, Tamas Takona, Ujang terlibat artis lain, Ajay start kompos lagu, Musa pun terlibat session. Pada situ kita cuba survive dengan keadaan yang macam tu kan. Sebab kali ni tak ada manager lah, tak ada siapa lah, pandai-pandai korang lah. So macam tu lah, pandai-pandai lah. So yang ada, kita orang sama kita orang dan juga ahli keluarga kat Johor. Kat situ kita fikir lah macam mana. Yang banyak membantu juga Pak Aziz Bakar daripada BMG. Dia banyak bagi sokongan pada kita orang waktu tu. Dia cakap banyak benda lah yang dia cuba ketengahkan dari segi idea, semangat. Sebab antara reason kita orang nak sign kontrak dengan BMG adalah daripada dia juga, idea daripada dia supaya kita benang dari cakap BMG. Pada situ juga dia bagi satu jalan lain mana melibatkan dalam dunia artis lain, kenalkan dengan artis lain. Pada situ juga dia macam-macam yang dia bagi sokongan dari segi moral dan juga masa depan Exist sebenarnya. Sorry kalau saya tanya. So pada ketika ini Johan Aziz, kenapa dia tidak kelihatan seperti tidak dalam ini gambar? Okay, kalau nak cerita pasal Johan, dia hanya sampai album pertama saja dia terlibat dengan Exist. Okay, so bila album kedua tu pihak Jojos telah mengambil alih urusan Exist, mengambil tempat Johan lah, pihak Jojos Production. Dan Johan telah berhenti daripada Jojos Production. I see. Kemudian selepas dia berhenti jadi manager, berhenti daripada Exist, barulah dia start buat Slam. Dan pada situ jugalah Syah keluar daripada Exist. Syah hanya terlibat dengan Exist pada album pertama. Syah dengan Alung bukan pertalian persaudaraan bukan
Macam bukan. kawan lah daripada dulu. I see. Kawan. Jadi kesukaran-kesukaran, kekangan-kekangan yang dihadapi itu telah memaksa ahli-ahli Axis untuk mengasahkan parang mereka, bakat mereka dari sudut lain pula. Dan itu, dan asah parang tu memberi manfaat yang lebih berganda. Ya, betul. Sangat membantu lah sebenarnya. Terutama orang sekeliling kita lah. Tu macam rakan-rakan producer yang lebih senior waktu tu, contoh macam LY, macam siapa lagi, Syari Amri, komposer-komposer lain ni, dia banyak bagi peluang. Macam M. Nasir, dia banyak bagi kepercayaan juga kepada anggota Axis, peluang supaya kita ni mengurat langkah. Maknanya kita tak stop. Daripada situ benda yang saya rasa tak semua artis lalui lah. Betul. Kita dah popular ni, kan, tiba-tiba semua kena stuck kan, apa hal kan, nak berkarya susah, tapi kita bangkit balik lepas tu. Tu kena ada semangat lah. So bukan mudah sebenarnya. Bagaimana seorang itu jatuh, berdiri setelah jatuh, itu yang sangat, satu perkara yang sangat gempak, mustahak. Dia boleh berdiri balik selepas jatuh. Apabila korang stuck dalam masa setahun tu kan, because of case mahkamah tu, album tu dah nak siap dah. Ada satu album yang dah dibikin. Okay. Lepas tu korang kena freeze. Lepas tu korang masing-masing mempertingkatkan korang punya kemahiran. Bila korang dah bebas daripada kes saman, kes mahkamah tu, bila korang dengar balik album yang korang buat sebelum tu, korang rasa macam, ada tak perasaan macam, aku rasa tak payah keluar album ni, kita buat baru tak? Kita dah semakin terror dah ni. Ada tak perasaan tu, ataupun keluar boy dulu, lepas ni kita buat baru? Tak ada. Macam mana perasaan, attitude dia masa tu bila korang bebas tu? Saya rasa macam apa yang kita dah buat tu, kita kena release juga. Kita tak nak waste on time dengan money. Betul. Dan kita release juga, dan benda tu ada hikmah dia juga. Bila kita release album tu, Dia Mengguna Berapi tu, yang dalam album tu ada lagu Alasanmu, Masih Terselayumu, Dia Mengguna Berapi, dan album tu meletup gila kat Indonesia. Dan pada situ juga membawa Axis satu benda yang saya rasa sampai sekarang kot orang tahu Axis sebab lagu Mencari Alasan. Dan ramai peminat kami kat sana masih menunggu untuk kami ke sana untuk membuat konsert. Jadi bermula daripada tahun tu 95-96 tu, kita dah mengurat langkah satu lagi ke Indonesia atas bantuan daripada syarikat rakaman lah. Pada situ kita dah gain kita punya fans lagi. Sampailah sekarang ni, antara yang menyumbang kekuatan Axis dan juga nyawa Axis ni adalah peminat Indonesia sebenarnya. Ya. Sebab kita orang bila pergi sana, kita orang ni dah macam, kalau dia orang tengok kita orang dulu lah, masa dulu kita orang pergi macam histeria apa pun tak tahu lah. Kan, dia punya crowd tu gila lah. Macam saya rasa macam kalau kat sini ada orang malu-malu lagi lah. Sana tak ada lah. Sana tak ada. Kejadian tarik baju, tarik seluar semua di sana. Sana dia macam ya Allah, macam histeria dia tengok artis. Kalau kita tengok balik macam contoh macam Dewa video diorang lama-lama kan, dia orang punya fans tu memang orang Indonesia ni dia sukakan hiburan, nyanyian dia orang anggap artis ni macam satu benda yang menghiburkan dia orang. Dia betul passionate dan memujanya kan. Dan menunjukkan perasaan mereka, kepujaan mereka kepada artis-artis tu. Jadi satu lagi benda yang saya belajar daripada peminat kat sana, dia orang ni lebih alert dari segi benda-benda yang in quality, macam production, lirik, konsep, skill permainan. Dia orang alert benda tu. Dia orang ambil tahu. Dia orang tak ada macam aku just suka dengar lagu and then lagu ni sedap lah. Tak, tapi dia orang kebanyakannya dia orang tahu dalam music punya terms. Kat situ ada yang saya rasa macam benda yang ada perbezaan dengan kita punya. Yang kita sendiri kurang apresiasi terhadap the technical aspect of producing music tu. Menghasilkan lirik yang bagus,
permainan yang berkualiti. Ya, betul. Rakaman. So no wonder lah kita tengok artis diorang macam mana sekarang kan. Ya. Itu lah. Kenapa Long kita tidak ada benda tu? Orang kita tak ada benda tu. Kita agak-agak je lah ni. Saya tak boleh nak cakap terlalu direct sangat ataupun terlalu cakap ni salah siapa. Bukan, ni bukan salah siapa, ni sebab memang kita punya terutama environment kita dan juga education dalam muzik tu tak sehebat diorang. Contoh macam kita dalam setahun kita ada beberapa konsert dan juga tour saja. Kalau diorang satu tahun beratus-ratus konsert diorang ada. So jadi pendedahan diorang dan juga diorang punya jiwa diorang tu lain. Jadi kat sini dulu ada tahun 90-an 80-an benda tu wujud. Dan sampai 2000 lebih pertengahan 2005 and then dah start dah digital era ni dah lain sikit lah. Dia dah macam kurang sikit. Kenapa tu? Digital era tu apa yang membezakannya? Sebab orang dah lebih, bila contoh kita buka YouTube orang nak compare lah. Nanti Malaysia ni tiba-tiba sebelah ada K-pop ke, sebelah ada artis siapa, ada Katy Perry kan. So pilihan tu dah banyak. Okay, I see. Dari segi dari sudut pandang pengguna lah, peminat lah. So jadi yang mana artis tempatan ni dia punya the percentage of the yang meminati tu dah menurun sikit. So that's why sekarang ni kat Malaysia kalau artis lama-lama keluar konsert ataupun keluar apa-apa event pun dia punya followers tu lebih ramai sebab daripada zaman dulu punya nostalgia dia orang bawa ke sekarang. Ya. Hati-hati yang baru sukar sikit untuk mendapatkan level atau status yang macam tu Ya, betul. Ya. Tanya pasal Along sikit lagi. Grammar tu. Okay, akan dulu ke situ. Tapi melihat diri sendiri sekarang Along kan. Awak rasa awak lebih, kalau lagi saya terpaksa, Along ni apa? Jadi jawapan Along adalah aku lebih pada seorang gitaris, aku lebih pada seorang arranger, jawapan Along apa? Along ni apa keutamaan Along dalam bidang muzik? Okay, utama saya saya punya dream tu memang dulu saya nak jadi gitaris. So gitaris tu lah saya punya dream lah. Memang saya punya minat saya dari kecil. Dan saya bila pegang gitar ni macam satu benda yang dari kecil kita dah biasa dan rasa macam boleh luahkan sesuatu pada situ kita boleh buat lagu dan produce. Dia automatik dia buka benda lain juga daripada gitar tu. Dia buka pada producing, buat lagu, sound engineering. Pada situ kita berjumpa dengan orang-orang yang hebat sebab muzik, sebab gitar. So dari situ dari situ. Pada situ sebenarnya yang penting sebenarnya kalau kepada adik-adik ataupun yang berminat bermain muzik ni, sebenarnya yang penting sekali adalah kita kena fokus. Kalau kita buat lirik, kita fokus buat lirik tu sampai satu tahap yang betul-betul kita dah puas hati achieve and then baru kita ini aku punya masterpiece. Kita kena ada target macam tu lah sebenarnya. Itu yang saya punya pegangan daripada dulu, daripada awal bermain muzik sampai sekarang, sebab saya diberi nasihat oleh orang-orang lama juga dulu seperti Abang Raymond Osman, pakcik saya Johan, M. Nasir sendiri. Jadi saya dah jumpa legendary ni semua. Dia akan berpusing balik cerita dia akan dia akan tanya engkau okey ke? Macam mana live kau sekarang? Contoh M. Nasir kan dia tanya, macam mana kau sekarang live kau sebagai musician, sebagai pemuzik dia tanya. Kan? Saya cakap okey bang, alhamdulillah, sebab saya memang saya punya minat dan juga saya punya dream nak as a musician, dan saya dah buat macam-macam lagu apa semua. Okey, baguslah, dia cakap. Tapi daripada situ dia cuba bagi tahu lagi satu benda, macam maksud dia, okey tak hidup kau sebagai seorang pemuzik? Okey, maksud dia tu apa sebenarnya? Hidup kau sebagai seorang pemuzik tu, okey, kau berpuas hati tak dengan apa yang kau dah achieve selama ni, kau dah dapat selama ni? Okey, maknanya
apa yang kemudian bila dia tanya macam tu, dia tanya lagi satu soalan. Sekarang ni apa yang lagu-lagu tempatan yang kau suka yang kau nak beli? Contohlah kan. Okay, kalau saya tanya Ed, lagu tempatan yang Ed nak beli album lagu apa? Yang terbaru yang sekarang. Sorry, tak ada jawapan. So benda tu, itu soalan yang Nasir tanya kat saya. Sekarang ni kau nak beli album apa? Kan? Yeah. So waktu tu, tahun dia tanya saya tu dah lama dulu lah. Saya ingat soalan tu. Dia tanya saya tahun 2001. So waktu tu Dewa 19 tengah baru nak masuk Malaysia. So saya cakap, saya ada beli album Dewa 19. Kepala otak kau. So dia cakap, itu bukan Malaysia, itu Indonesia. Aku tanya masa Malaysia siapa bang? Saya beli album lama juga bang. Dulu saya ada beli apa? Search. Saya beli Ekspedisi. Siapa yang waktu tu saya beli? Macam tu lah. Cerita dia macam tu. So jadi dia sebenarnya nak cerita pasal muzik ni sebenarnya kita tanya diri sendiri dulu. Apa yang kita boleh accept dengan waktu sekarang. Kalau kita rasa okey, aku boleh makan, aku boleh ambil benda ni, aku boleh beli album ni, maknanya industri kita ni ada satu benda yang kita banggakan lah, maknanya bagus. Jika kita sendiri tak boleh nak membeli atau nak download, nak bayar, nak tengok, itu saya rasa ada something wrong lah. Okay. Dan kalau macam dalam keadaan kita sekarang ni kan, boleh kalau lah saya tanya Along sendiri pun tak ada jawapan apa album yang nak beli sekarang ni. Jadi adakah Along terpanggil, inilah menjadi tanggungjawab aku untuk produce pula sesuatu yang baru, agar apabila ditanya kepada orang lain dia boleh jawab album yang aku bikin ni? Adakah Along ada merasa seperti satu cabaran ataupun satu tanggungjawab untuk mengadakan album yang macam tu? Tanggungjawab tu dah lama kita orang tunaikan dah sebenarnya. Kita dah lakukan sejak tahun 90-an. So sampai hari ni alhamdulillah masih aktif, dan juga antara yang lagu-lagu yang saya cipta terbaru ni dapat anugerah daripada radio station. So benda tu saya dah buktikan semua. Memang yang saya dah menang banyak anugerah juga. Pada situ sebenarnya tanggungjawab tu sebenarnya memang automatik datang pada kita. Macam Ed sendiri kan, Ed confirm mesti Ed dah pernah menang award apa semua, mesti dah banyak lirik apa yang Ed buat. So pada situ automatik kita bagi sesuatu kepada industri, untuk negara, untuk semua orang, satu benda yang bagus. Tapi jika sekarang ni kalau kita tak ada rasa macam, contohlah kalau keluar YouTube tu dislike lagi banyak daripada like, itu maknanya, tapi itu yang paling viral, paling apa, paling trending. Macam mana? So maknanya dah rosak lah. So kalau dulu number one in chart ialah lagu paling sedap, lirik paling puitis, nyanyi yang paling hebat, rock yang paling dahsyat. Tapi sekarang dah lain. Lagu yang paling kena kecam, lagu yang dislike lagi banyak. Itu yang trending. So jadi macam industri hiburan ni dah jadi macam satu benda yang melucukan atau benda yang songsang. Bukan yang menghiburkan dengan cara yang betul. Yang sepatutnya dah lain. Tu perbezaan dulu dengan sekarang lah. Kalau dulu kita tengok Sudirman, kita tengok Search, kita tengok Siti Nurhaliza kan, bestnya seronok kan. So sekarang ni kita nak tengok siapa? Itu persoalan dia. Kita nak tengok benda yang lawak, benda yang songsang lah. Entah apa-apa dia yang itu yang jadi fascination kita. Along dah 30 tahun dalam industri muzik. Okay. Along dah melalui keadaan tu dan melihat tu. Along optimistik tak keadaan ni boleh berubah? Kesongsangan ini akan dalam lambat laun akan dipinggirkan ke tepi dan kualiti akan kita naikkan balik. Along optimistik tak keadaan ni berlaku? Saya memang merindukan benda-benda macam ni. Sebab saya dah lalu zaman ni. Ya, betul faham. Saya dah lalu zaman
zaman album UKIS meletup, Search meletup. Saya depan mata saya semua. Zain Azin kan. Saya membesar dengan diorang semua. Jadi saya rasa macam if something yang kita nak macam ni lagi, maknanya kalau industri pun contohlah artis-artis baru kita boleh bersatu, boleh buatkan sesuatu yang kualiti, maknanya yang boleh dibanggakan. Tak adalah terlalu sama sangat. Bila penyanyi ni keluar lagu ni, asal sama macam lagu ni, lagu ni asal sama macam ni, suara dia ni macam dia ni pula. So jadi orang pun confused. That's why orang cakap, aku tak nak dengar lagu sekarang, aku nak dengar lagu lama. So kat situ kita tak boleh nak salahkan producer ataupun artis tu. Mungkin zaman kita memang zaman ni sekarang. Memang zaman yang kita kena fight sendiri. Maknanya apa yang ada kita ni jalan tu, kita lalui dulu, dan mungkin satu masa nanti akan berubah balik. Ya. Dia mesti berubah punya lah. Betul. Dia mesti berubah punya. Ya. Seperkara yang apabila saya tengok Along, saya tengok Ujang, saya tengok Ajai. Ya. Kadang-kadang otak saya bertelaga tau. Macam mana tau? Korang ni muda. Sekarang ni tengok Along masih muda. Lebih muda daripada saya. Tetapi korang telah berada seolah-olah selama-lamanya sebelum ni. Faham tak? Korang ialah orang lama dalam muzik and yet korang masih muda. It's amazing loh. It's satu benda yang macam otak saya macam nak fahami ini bertelagah antara kiri dengan kanan saya lah. Sebab korang mulakan kerjaya korang daripada muda kan? Ya, betul. So benda tu that's why saya kena share. Macam anggota ACC lain pun diorang share dengan cara diorang. Maknanya diorang buktikan dengan apa yang boleh buat kan. Jadi benda tu kita tak nak. Kita dah start awal ni dan kita tiba-tiba aku give up, aku tak nak berhenti. Itu salah sebab kita dah buat satu benda yang besar kan. Kalau kecil itu lain cerita kan. Ni dah besar sampai ke Indonesia, Malaysia, Brunei, mana lagi negara lain semua dah kenal. So jadi kalau kita stop, rasa macam satu benda yang bodoh lah. Bodoh dan juga membazir waktu, sia-sia. Sia-sia sebab kita dah bagi satu benda yang rasa macam rare kan kat dalam negara kita sendiri. Jadi satu benda yang masyarakat pun boleh terima, sampai tua, muda sampai sekarang pun. Jadi benda tu setengah orang cakap kalau dululah zaman saya mula-mula tu cakap main muzik ni tak ada masa depan, tak ada feature lah, tak bagus lah, terlibat dadah lah apa semua. Tapi sebenarnya tu itu semua benda-benda negatif yang melemahkan semangat. Sebenarnya muzik ni yang membawa kepada satu benda yang saya boleh jumpa macam-macam orang. Contoh kan, boleh jumpa dengan orang-orang dakwah, jumpa orang hebat dalam industri, berjumpa dengan politik daripada muzik ni sebenarnya. Berjumpa dengan peminat macam-macam orang luar negara tu kan. Jadi kat situ kita jangan anggap muzik ni macam satu benda yang negatif atau melalaikan sangat. Sebenarnya banyak benda kita boleh belajar dari segi penulisan, engineering, permainan, skill, whatever semua, marketing semua. Sebenarnya muzik ni luas, tapi cara kita nak bagi kat orang tu dengan cara macam ni, yang cara bijak ke, cara yang songsang ke, cara lawak ke, cara yang main-main ke kan, suka-suka ke, itu pulang pada masing-masing. Jadi pengalaman tu yang saya dah lalu ni memang saya rasa bersyukur, saya rasa beruntung lah. Sangat-sangat beruntung tu. Ya. Sangat. Tadi bila Along sebut pasal gitar tu. Gitar tu punca utama daripada gitar tu berkembang kepada macam-macam. Along masih lagi punya steam yang sama dengan gitar tu. Sama Ed, sebab benda tu tak boleh, dia ada macam dalam kita punya dalam jalan jiwa kan. Bila pegang gitar je kita mulalah nak praktis lama-lama, tak boleh berhenti main. Dia masih macam tu tau. Masih lagi masih. So macam kadang nanti rasa segian nak main dengan kawan-kawan, nak jam. Benda tu
kadang masih bermain dalam fikiran lagi, maknanya saya punya Macam budak-budak lagi dia punya steam cinta dia tu. Sebab benda ni bila kita dah terlibat lama, dan dia macam bagi satu benda yang, kalau orang stres kan, contoh lah, orang buat apa, macam saya, kalau saya stres ke apa, ada rasa main gitar, hilang stres, settle. Tak payah susah-susah, settle. Main lagu apa yang suka kan, main nak lepas geram ke apa, kat situ lah. Situ dia mungkin banyak orang tak tahu lah. Kadang benda yang baik tu orang tak nampak kan. Main muzik ni sebenarnya dia ada benda baik. Apanya? Kalau seluk dalam hati tu, apa benda yang muzik tu bagi pada Along? Okey, dia dari segi dalaman lah, dia dari segi dalaman ni dia boleh bagi orang lain hilang stres lah. Orang lain hilang stres. Orang lain yang bermasalah dengan masalah tekanan, ada masalah, muzik banyak membantu sebenarnya. Kalau tak ada muzik yang tenang lah kan, janganlah orang tengah stres bagi pasang lagu thrash metal pula. Biol itu. So kena ikut kesesuaian lah. Jadi kat situ banyak membantu kan. Contoh macam dari segi Islam, dunia Islam pula, dari segi muzik Islam macam mana, ada juga yang membantu untuk berdakwah. Macam mana kita nak bagi contoh macam lagu-lagu Raihan tu dengan muzik, macam mana kita nak bagi penghafalan kepada budak-budak, adik-adik kecil semua menghafal melalui lagu. Jadi muzik tu banyak benda baik, tapi kita kena bijak lah nak gunakan dia macam mana. Mungkin ada lagu-lagu yang kasar ni, mungkin ada untuk emosi yang tertentu ni, ada function dia juga. Ada tempat dia. Jadi macam orang yang stres, macam aku nak pergi konsert, aku nak tengok konsert heavy metal kan, nak release stres ke apa, dia habis konsert settle lah. Betul. Tak ada masalah. Itu sebabnya nama dia hiburan yang sihat lah. Itulah yang saya dapat share. memang betul tu, memang setuju sangat lah tu. Dia macam parang ataupun pisau. Boleh digunakan untuk potong ayam, boleh boleh digunakan untuk potong kaki orang. Betul. Ulang je. Di saat-saat berbahaya, diancam, dia boleh guna jadi senjata. Di saat-saat damai, dia boleh digunakan potong buah macam kan. Cuba imagine kalau dalam satu hari ni kita tengok TV, kita duduk rumah kan, tak ada muzik, tak ada TV, tak ada apa semua kan, phone pun bunyi, kalau ringtone pun tak ada, tengok YouTube tak ada muzik, macam mana? Sepi. Macam dalam jail lah. Kan? Itu lah. So sebenarnya muzik ni bagi saya banyak benda yang positif lah. Cuma setengah golongan je menganggap muzik ni melalaikan atau merosakkan. Itu memang ada yang part yang negatif, tapi kita jangan fikir yang tu, jangan masuk ke situ. Jangan masuk ke situ, ya betul. Positif tu lebih banyak, lebih banyak. Luas. Boleh hidup dengan muzik. Macam mana boleh belajar. Betul. Dan menurut kajian pun pelajar-pelajar yang belajar muzik sebenarnya dapat membantu pembelajaran mereka juga. Kalau dengan betul gayanya, dia sangat membantu dalam matematik dan sebagainya. Dari sudut tu pun ada kan. Yang saya tahu, kalau pada usia muda dia dah start belajar piano, usia muda dia ada buat macam dulu saya pernah baca lah satu kajian yang mana pelajar yang tak bermain muzik dan pelajar yang ambil kelas piano ni, dia punya IQ dia test lah kan. So yang mana ambil kelas muzik, piano classes ni, IQ dia lebih tinggi daripada yang tak ambil. So dah terbukti dah segi. Ya betul. Secara saintifiknya. Betul. Memang banyak studies yang macam tu telah ada. Kita gagal untuk melihatnya, untuk mengambil yang positif daripada tu. Curious, berapa hari yang paling lama Alun tak main gitar? Pop quiz ni soalan lah ni. Paling lama saya tak main mungkin dalam seminggu lah. Kenapa?
mungkin sibuk dengan benda lain, kerja lain ke, dengan recording, dengan urusan apa-apa kan. Tapi tapi kadang tak sampai. Selalunya saya dah paling lama pun dalam 4-5 hari, sebab saya selalu kat studio mesti pegang lah. Mesti pegangnya kan. Yalah. Mesti pegang. Kalau tak pegang lama sangat pun tak boleh dia macam yalah, fingering ni kena Asal praktis. Kena adaptkan dengan fret tu, string tu, supaya kita kalau lama sangat tinggal nanti dia akan hilang touch tu. Dia boleh hilang Boleh. So that's why musician ke apa-apa yang melibatkan fingering kan, mesti kena selalu main, practice. Practice tu supaya muscle kita ni semua tak terkejut lah bila tiba-tiba kita main, dia free. So mind kita dengan fingering, dengan instrumen tu dia connected lah. Lancar. Yes. Sikit lagi, curious. So, Alun start belajar umur berapa sebenarnya? Okay, saya start pegang gitar umur 10 tahun. Okay, 10 tahun ikutkan relatively lambat jugalah kan? Lambat juga. Sepatutnya macam 5 tahun. So, waktu tu 10 tahun tu saya tengok orang main gitar, saya minta bapak saya ajar dan saya belajar sendiri, itu je. Dia dia ajar chords, lepas tu yang lain tu belajar sendiri ya. Chords pun dia ajar saya 1-2 chord je kan. Yang lain belajar sendiri. C A minor. Itulah. Itu je. Pada situ cuma saya beruntung waktu usia muda tu, awal-awal tu saya selalu nampak cikgu saya lah, Cikgu Nazri ni, cikgu muzik saya sekolah tu. Dia selalu datang rumah saya, dia jam main gitar Kramer dia tu. Saya suka hati je. Pada situ saya cilok skill dia. Lepas tu bapak saya punya band, gitaris ada Pakcik Ishak tu dah, dia main 60-an. Pada situ saya belajar tengok otai dia main 60-an macam mana. Lepas tu ada tim Gambus pula main datang rumah. Saya dah terdedah dengan muzik punya dunia pada usia muda. Kenapa rumah tu ada semua benda tu Kenapa bapak awak ada? Because dia ada band ke? Dia career dia sebagai musician juga ke apa? Tak, bapak saya ni dia macam ni. Bapak saya seorang penuka Felda dekat Mersing tu. So Jojo Production tu family saya dari JB. Jojo Production tu family? Family, satu saudara saya punya. Okay, so mana-mana instrumen backline yang diorang dah tak pakai tu atuk saya, pakcik saya bawa bagi bapak saya pakai. So bapak saya dengan atuk saudara saya yang owner Jojo Production ni, Saleh bin Sadijo ni, satu band dulu dekat JB. So diorang merata lah pergi show apa, main band apa suka kan. Pada situ barang-barang ni automatik banyak lah. So jadi orang kampung semua datang situ, kawan-kawan bapak saya, cikgu pun nak jam. Okey lah. Cerita dia. Muzik macam mana yang influence dan paling menyerap dalam diri lah pada ketika tu, pada Long? Masa tu memang search lah Melayu kan, lagu Melayu search Left-handed tu gila lah. Memang rock lah. Zaman tu memang rock. Zaman tu rock je Grup keluar je mesti rock. Rambut mesti Sarah Tepuan je kan. Gila. Zaman tu kalau kaset, kalau kedai kaset kan, saya punya jiran tu dia jual kaset tau kat kedai kat sana kan. Semua kaset rock, penyanyi perempuan semua kan, apa artis perempuan. Tapi kalau band mesti semua rock. Gila zaman tu. So search tu atau pencetus lah yang saya nak ambil tahu muzik dan juga left-handed. So kalau macam selain pada tu, saya tengok orang lah main gitar apa semua tu. Daripada zaman tu dah tadi cakap cikgu tu pakai Kramer Ya, betul. Dan over the years ni Along memang setia pada Kramer? Memang saya memang dah macam first saya pegang gitar yang saya nak Kramer sebenarnya.
Tapi waktu awal exist tu saya tak dapat gitar tu. Saya dapat pinjam je pada Sam Mega punya. Tapi lepas tu baru saya dapat lah. So gitar Kramer ni macam sebab saya tengok dulu Din dengan Kid pakai kan. Sebab dia orang lah saya minat Kramer. Okey, sikit lagi. Soalan pop quiz juga. kalau diberi Fender Stratocaster pada Along, macam mana Along punya jiwa menerimanya berbanding dengan Kramer? Okey, Fender memang betul cakap saya dapat satu biji Fender pun daripada individu ni. Captain of Smiley dia bagi saya Fender Stevie Ray Vaughan US. So Fender ni saya iktirafkan gitar yang very versatile lah. Very versatile. Ya, sangat versatile. Kita nak main apa muzik, kita nak main apa genre muzik pun semua dia masuk. Kita nak main pop, 60-an, jazz, metal, apa, shred, apa semua dia akan masuk, mesti masuk pun. AK-47 of guitar, ya. Betul. Lepas tu dia punya tahap keselesaan dia tu antara yang number 1 atau number 2 lah bagi saya. Number 1 atau number 2? Siapa satu lagi tu yang 1 number 2? Kramer lah, of course lah Kramer. Keselesaan je. Okay. Tapi Along punya tone, bukan nak puji kosong, ni semua orang akan cakap benda yang sama. Tone dia tu sedap betul lah. Ya, Along punya permainan, dia punya tone gitar tu. Okay. Tone ni dulu saya banyak belajar daripada ni ada satu lagi cerita yang saya tak pernah cerita lah. Waktu saya bermula exist dulu, saya kat studio tu, saya datang studio tiba-tiba waktu tu kita saya tengah form band lah dengan exist ni. Saya belum jumpa lagi yang member yang lain lah. Mungkin waktu tu saya ada Mamat dengan Musa je kot, 3 orang je. Waktu saya sampai studio satu hari tu, saya tengok, asal Samad Lavender ni ada dalam studio kan. Allah. Dia datang studio dekat Bangunan Abu Qasim tu, dia main gitar saya. Dia tengah main gitar saya tau. Lepas tu saya tengok Mansenoi ada masa tu. Mansenoi ada, lepas tu saya tengok Arwah Samad main gitar. Dia main lagu-lagu apa saya tak tahu, saya tak ingat lah. Tapi lama lah dia main. Saya tengok je dia main. Lepas tu dia tanya, bila saya masuk, ni gitar awak ke? Ya, saya punya bang. Okay, pick yang crash sikit tak ada. Dia sebab dia ambil pick saya tu pick yang tin tau. Mungkin dia tak biasa kan. Pick ni macam awak juga, dia kata tin lah, dia kata. Saya kecil masa tu kan. Lagi besar. So cakap okay. Pada situ saya faham lah, maknanya saya kena pakai heavy pick. Yes. Pick ni main peranan untuk kita dapatkan tone sebenarnya. Ya, kat situ orang terlepas pandang lalu pick ni sebenarnya tempat yang suara kita yang penting, sebab dengan position, dengan angle semua pada situ kita dapat kesan suara. Suara kita selain daripada fingering left hand ni. Itu juga kan. Kat situ Arwah Samad bagi saya satu benda yang sangat bagus lah, sangat saya faham lah apa maksud dia. Tone datang daripada pick. Yes. Saya sampai sekarang pun nak pakai pick keras tak sanggup. Saya pakai lembutnya. Nanti dia terlampau kan. Itu cerita dia daripada Samad. Yang ni yang Kramer lah. Bukan, masa tu gitar Ibanez Josetrani JS1. Alamak. Gitar tu yang saya gunakan untuk album pertama lah, keseluruhan lagu. Kalau Along dia bagi Les Paul macam mana? Les Paul pun saya ada dapat. Saya ada orang bagi saya. Masih simpan lagi? Ada. Sahabat saya dari Johor Bahru, Mi, dia hadiahkan saya satu biji Les Paul standard. Les Paul ni memang benda yang cut through punya gitar. Dia kalau letak gitar yang lain sebelah ni, kata gitar Fender dengan Les Paul, Les Paul ni dia akan gemuk sikit lah bunyi dia, tebal sikit.
dan dia lebih besar sikit tone dia. Sustain dia lah, terutama sustain dia. Sustain dia memang king lah. Tapi dari segi permainan Les Paul ni, keselesaan tu bagi saya kurang sikit. Sebab saya saya dah biasa dengan Kramer, Fender, Ibanez ni gitar kan. So Les Paul ni makan masa sikit kita nak adapt dia punya keselesaan dia. Tapi dari segi tone, sustain memang dahsyat. Dahsyat. Ada yang Along rekod pakai Les Paul? Untuk album Axis tak ada. Kerana keselesaan ataupun kerana bunyi itu tidak bertepatan dengan apa yang Along nak? Sebab waktu tu saya belum ada gitar Les Paul. Saya baru dapat je Les Paul Oh, baru ni? Baru dalam tahun 2018 saya baru ada Les Paul. Okey. Saya sedang kemaruk gitar ni, sebab tu saya tanya benda tu. Saya nak hidupkan balik kemarukan lama. Long, terima kasih banyak Long. Saya dapat spend time dengan Long. So, sebenarnya dah lama kita nak berbincang, nak berbual ni kan. Sebenarnya daripada tahun lepas kan kita set kan. Ya betul. Memang dah lama dah. Alhamdulillah dapat juga bersama dengan Ed hari ni. Terima kasih juga Ed. Ya, terima kasih Long. Di interview saya. Ya, terima kasih dengan Along sudi spend time ni. Saya sebenarnya kalau boleh saya nak dan saya cakap dulu lah, depan muka berbual kan. Lagi flow dia lagi sedap. Betul. Tapi inilah, dapat macam ni pun alhamdulillah. Dan itulah saya harap Along terus kekal sihat. Stay true being Along. Amin. Terima kasih. Tak payah jadi orang lain lagi kecuali Along. Ya, terima kasih Ed. Sama juga untuk Ed, semoga sihat selalu. Semoga sukses dengan YouTube channel ni, dapat sambutan yang baik akan datang, semua makin sukses. Semoga sihat selalu. Okey, jaga diri. Amin. Terima kasih.